Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Pilihan raya kecil Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu 11 Mei depan. Menurut pengerusi SPR, penamaan calon ditetapkan pada 27 April ini dengan tempoh berkempen selama 14 hari. Sementara hari undi awal pada 7 Mei. Kerusi Dewan Negeri itu kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 Mac lepas. Hala tuju ke arah merapatkan lagi hubungan antara Malaysia-Indonesia antara yang dibincang Perdana Menteri dengan Presiden terpilih Republik itu. Dalam pertemuan hari ini, kedua-dua pemimpin turut berkongsi pengalaman dan bertukar pendapat mengenai karier masing-masing. Perdana Menteri berharap hubungan persahabatan antara dua negara terus erat serta diperkukuh demi kebaikan bersama pada masa hadapan. Pemberian serta sokongan kepada kerajaan negeri tahun ini ditingkatkan kepada 8.9 bilion ringgit berbanding 8.3 bilion ringgit tahun lalu. Menurut Kementerian Kewangan, peruntukan itu termasuk peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri kepada 5.4 bilion ringgit. Pemberian khas tahunan kepada Sarawak dan Sabah juga ditambah kepada 300 juta ringgit. Kadar dividen Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT kekal 5% bagi tahun 2023. Ia melibatkan jumlah pembayaran 485.08 juta ringgit. Menteri Pertahanan menyatakan jumlah itu meningkat berbanding 476.45 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Dividen itu akan diagih kepada 123,380 pencarum bermula hari ini. Sementara di Sik Kedah, 50 penduduk miskin Tegar menerima agihan dividen dari Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KIDA. Dividen itu hasil projek Ladang Sejahtera Agropolitan Sik berjumlah RM22,500. Setiap penerima mendapat RM450. Perantau yang ingin pulang ke Kelantan bagi menyambut Syawal disaran guna laluan Gua Musang Juli sebagai langkah penyuraian trafik. Ini terutama mereka yang ingin ke Rantau Panjang, Tanah Merah, Pasir Mas dan Tumpat untuk elak kesesakan di laluan Gua Musang Kuala Krai. Menurut pengarah JKR Kelantan, pertambahan mendadak kenderaan ke negeri itu melalui jalan Gua Musang Kuala Lipis dijangka bermula esok. Sepanjang Aidilfitri, 60 penerbangan tambahan ke Kota Baru telah diluluskan. Timbalan Menteri Pengangkutan memaklumkan ia melibatkan 15,962 tempat duduk. Setakat ini, 4 syarikat penerbangan Malaysia sedia perkhidmatan penerbangan ke Kota Baru dengan jumlah kekerapan 129 penerbangan seminggu dari 6 destinasi. Sindiket penipuan pekerjaan, 470 individu dilapor jadi mangsa sindiket sejak 2021 hingga kini. Menteri Dalam Negeri memberitahu 331 daripadanya berjaya diselamatkan, manakala 139 individu lagi masih terkandas di negara terlibat. Usaha untuk bawa pulang mangsa terkandas terus dipergiat menerusi kerjasama bersama negara berkaitan. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri nafi dakwaan mengetahui mengenai dokumen tambahan dalam pengampunan diraja terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dokumen tambahan atau titah addendum berkaitan menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun bekas Perdana Menteri itu dengan tahanan di rumah. Bagaimanapun, beliau mengesahkan telah menerima surat daripada Peguam Datuk Seri Najib, namun ia bukan berkaitan permohonan tahanan rumah. 2 warga Myanmar dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Seremban atas pertuduhan membunuh penyelia mereka 4 tahun lalu. Hakim membuat keputusan tersebut selepas pihak pendakwaan didapati gagal membuktikan kes prima facie ke atas mereka. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah stesen minyak di Metro Park Sri Sendayan pada 1 Julai 2020. Ini pula OBS Gempur Raya. 97 tindakan termasuk 39 kompaun berjumlah RM78,000 dikeluarkan terhadap kilang di seluruh negara setakat semalam. Ini selepas didapati melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam memberitahu ia hasil pemeriksaan ke atas 203 premis industri bermula 17 Mac lepas. Selain kompaun, JAS turut keluarkan 50 notis arahan, 5 tindakan penahanan kelengkapan operasi serta 3 kertas siasatan dibuka bagi tujuan pendakwaan.
Baik, ini pula di Selangor, lebih 300 saman dikeluarkan JPJ Selangor malam tadi menerusi obhas sempena Hari Raya Aidilfitri. Menurut pengarahnya, pada operasi terbabit, 40 daripada 497 motosikal yang diperiksa telah disita. 7 notis larangan penggunaan kenderaan serta 8 notis arah pemeriksaan kenderaan turut dikeluarkan. Dalam pada itu, 382 pegawai dan anggota JPJ Selangor ditugaskan pantau dan kuat kuasa peraturan jalan raya dalam operasi khas bersempena Aidilfitri bermula 1 hingga 20 April ini. Pengarahnya memberitahu rondaan dan pemantauan akan dipertingkat terutama di jalan-jalan utama dan lokasi berisiko berlaku kemalangan. Sementara itu di Kedah, JPJ keluarkan 78 notis saman dan 5 kenderaan disita semalam. Timbalan Pengarah JPJ Negeri memberitahu kenderaan terbabit dipandu warga asing. Beliau mengingatkan pemilik kenderaan agar tidak membenarkan warga asing tanpa lesen menggunakan kenderaan mereka di jalan raya. 161 prospek di seluruh penjara negeri Perak diluluskan menjalani program pelepasan banduan secara berlesen PBSL. Program bertemakan Ihsan Madani kepulangan yang dinanti itu sempena dengan sambutan Hari Raya. Ia melibatkan 98 orang bebas berlesen dari penjara Tapah, 32 dari Pusat Koreksional Kamunting dan 31 dari penjara Taiping. Rutin harian penduduk orang asli di Gua Musang terjejas susulan cuaca panas. Mereka terpaksa menghadkan aktiviti di luar rumah selain tempoh masa bekerja disingkatkan. Sejak sebulan lalu, taburan hujan diterima kurang dan suhu harian di kawasan itu mencecah hingga 35 darjah Celsius. KPT kekal tidak membenarkan anak-anak yang tiada pengenalan diri untuk memasuki IPTA. Jelas timbalan menterinya, jika berkeperluan, individu tersebut akan dikategori sebagai pelajar antarabangsa. Ia supaya tidak ganggu proses dasar pemberian subsidi kepada pelajar Bumiputera. KPT akan bekerjasama dengan KDN dan KPM untuk perkenal dasar terbaik mengatasinya. Tempoh akhir permohonan surat kelulusan visa dengan rujukan VDR di Jabatan Imigresen dilanjutkan hingga 21 April ini. Menteri Dalam Negeri berkata pelanjutan itu akan memberi peluang kepada majikan untuk menyelesaikan proses tersebut dengan segera. Majikan dimohon manfaatkan sebaiknya pelanjutan itu. Titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim jelas mengenai isu stalking tertera kalimah Allah. Justru masyarakat harus menjunjung titah Sri Paduka Baginda supaya menghentikan isu berkenaan. Menteri Komunikasi turut menasihatkan pemimpin masyarakat supaya berhenti memainkan isu itu terutama ketika umat Islam ingin menyambut Aidilfitri. Penggubalan Akta Muzik sedang dikaji Kementerian Komunikasi untuk pastikan bidang seni itu mempunyai akta sendiri sekaligus menjaga kebajikan golongan pemuzik. Menterinya berkata terdapat keperluan untuk meneliti akta berkenaan bagi memastikan kemampanan industri muzik tanah air. Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia CMCF menyeru orang ramai menggunakan media sosial dengan lebih bertanggungjawab. Ia termasuk membabitkan perkongsian hantaran atau kandungan yang memudaratkan dan berbaur kebencian. Seruan itu dikeluarkan susulan peningkatan penyebaran kandungan yang memudaratkan, menjelikkan dan berbaur kebencian di pelbagai platform media sosial ketika ini. Baik, sempena Aidilfitri, Negeri FM akan bersiaran 24 jam bagi menghangatkan lagi malam raya pendengar setianya. Selain tampil dengan pelbagai program menarik yang bertujuan menghiburkan pendengar, pada masa sama menyelitkan pelbagai info semasa. Pengarah Penyiaran Negeri Sembilan berkata antara kelainan yang dibawa ialah siaran takbir raya yang melibatkan semua tenaga kerja Negeri FM termasuk juruhebah dan tenaga kerja belakang tabir. 3 lagi bekas petugas media yang uzur dan sedang diuji dengan masalah kesihatan dan kesukaran hidup dibantu menerusi tabung kasih Hawana. Menteri Komunikasi hari ini menyantuni bekas penerbit rancangan RTM dan bekas juruhebah Suara Malaysia. Sementara seorang lagi iaitu bekas petugas di bahagian percetakan Karangkraft, bantuan terus dikreditkan ke akaun beliau. Bank Negara Malaysia BNM menegaskan ringgit ketika ini berada di bawah nilai saksama. Jelas BNM asas ekonomi kekal kukuh berdasarkan penunjuk ekonomi utama tahun lalu dan unjuran bagi tahun 2024. Pelaksanaan Pelan Peringkat Nasional dan pembaharuan struktur secara berkesan akan memperkukuh daya saing dan keupayaan pengeluaran Malaysia, lantas memberikan sokongan berpanjangan terhadap ringgit.
Majlis Pelaburan Negara menetapkan pelaburan langsung domestik DDI sebagai pengukur prestasi utama bagi menjana pelaburan dalam negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, ia selepas perbincangan projek pelaburan baharu yang dilaksana menerusi siri lawatan ke beberapa syarikat tempatan yang berpotensi di setiap negeri. Usaha itu bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan ekonomi seluruh negara untuk kekal mampan. Penaik tarafan lapangan terbang Sultan Ismail Petra akan dapat menampung kapasiti 4 juta penumpang setahun. Menurut Kementerian Pengangkutan, projek itu giat dijalankan dengan fasa 1 dijangka siap pada 30 April ini, manakala fasa 2 pada Januari 2025. PUNB akan memperkasa program latihannya untuk lahirkan lebih banyak usahawan dalam sektor otomotif. Pengerusinya berkata, sehingga kini pihaknya telah berjaya memberi bantuan kepada lebih 1,120 individu yang berkecimpung dalam sektor itu sejak 2002. Usahawan yang layak boleh mendapat pembiayaan antara RM100,000 hingga RM5 juta. Malah ada yang mencecah RM10 juta bergantung kepada daya maju perniagaan. Proton catat jualan kenderaan 12,666 unit bagi pasaran domestik dan ekspor pada bulan lalu. Ini menjadikan prestasinya bagi suku pertama tahun ini kekal positif dengan jumlah jualan 39,150 unit kenderaan. Menurut Proton, pegangan pasarannya dianggarkan pada 19.3%, kedua tertinggi dalam kalangan semua jenama otomotif. Hanya 10 daripada keseluruhan 36 hospital yang masih berfungsi di Gaza ketika ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan keadaan itu menyebabkan perkhidmatan perubatan di Gaza telah lumpuh. Menurutnya, beribu-ribu pesakit terpaksa dipindahkan ke institusi perubatan di kawasan lain untuk rawatan. Organisasi itu juga cuba menghantar ubat, bahan api dan makanan ke Hospital Al-Shifa, satu-satunya kemudahan perubatan yang tinggal di Gaza, tetapi ditolak Zionis. Serangan rejim Zionis ke atas konvoi pekerja bantuan makanan di Gaza adalah disengajakan. Itu dakwaan pengasas World Central Kitchen WCK yang turut mendedahkan serangan itu dilakukan secara sistematik. Serangan berlaku selepas bantuan makanan sebanyak 100 tan tiba di Gaza menerusi laluan laut. WCK menggesa siasatan segera dilakukan atas tindakan jenayah tersebut. Perkembangan gempa bumi di Taiwan. 9 orang dilaporkan maut dalam tragedi tersebut, manakala 800 orang cedera. Menurut pihak berkuasa tempatan, usaha menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Gempa bumi kuat berukuran 7.3 magnitud melanda pantai daerah Hualien, Taiwan semalam. Turut dilaporkan 11 gegaran berlaku susulan selepas itu. 4 warga Indonesia ditahan dipercayai menjadi dalang penyeludupan pelarian Rohingya ke Malaysia. Ini susulan bot dinaiki pelarian tersebut karam di pantai barat Aceh bulan lalu. Polis di wilayah Aceh berkata, 3 suspek adalah antara yang diselamatkan dalam kejadian bot karam itu. Suspek keempat pula ditahan selepas suspek lain disoal siasat. 4 lagi suspek yang dipercayai dalang penyeludupan pelarian Rohingya ke Aceh kini diburu. Ribuan penyokong pemimpin pembangkang terkemuka India, Rahul Gandhi, menyertai perarakan di selatan Kerala. Ia sempena kempen menjelang pencalonan rasminya untuk pilihan raya kebangsaan mulai bulan ini. Rahul adalah tokoh utama dalam Pakatan Pembangkang yang berjuang dalam pilihan raya menentang Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau secara rasmi memfailkan pencalonnya untuk bertanding semula selepas pertama kali bertanding pada 2019. Baik saudara, sekian sahaja Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.